Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Memulakan berita mengenai Petroleum Nasional Berhad, Petronas akan terus menjalinkan kerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam memastikan kelestarian industri hidrogen dan petrokimia. Presiden dan Ketua Eksekutif Petronas Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamajaja Aziz berkata, beliau sendiri telah memberi taklimat ringkas kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berhubung perkembangan terbaru usaha sama antara Petronas dan Kerajaan Sarawak. Menurutnya, terdapat aspirasi yang lebih besar ke arah membina ekonomi dan infrastruktur hidrogen selari dengan aspirasi Petronas. Suka saya dapat kongsikan ke semua kegiatan huluan, pertengahan dan hiliran yang di mana ada kerjasama dengan negeri Sarawak dapat dilancarkan dengan efisien dan baik, dan rasanya memberi juga landasan lebih besar dan untuk kita bekerjasama di dalam ke arah kelestarian, maksudnya tenaga boleh baru sekaligus dengan hidrogen dan petrokimia juga. Sebelum itu, beliau mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di sini. Datuk Tengku Muhammad Taufik menambah sumber tenaga baharu hidrogen dapat diperkembangkan dan dipesatkan kegiatan ekonomi. Hidrogen dan tenaga boleh baru ini memang rasanya akan dipesatkan kegiatannya. Memang banyak peluang dan alhamdulillah Sarawak ni sebuah negeri yang ada banyak resource dan dapat dimakmurkan dan dibangunkan dengan rasanya kadar segera. Sejurus selepas itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menerima kunjungan hormat daripada Dekan Bersekutu Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melbourne, Matthew Greenwood Nimo. Kunjungan itu bertujuan membentuk kerjasama antara Institut Pengurusan Sarawak (MASA) dengan Universiti Melbourne untuk mengadakan sebuah program meningkatkan latihan perkhidmatan awam di Sarawak. Ketika ditemui media, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil berkata, latihan perkhidmatan awam perlu sentiasa dikemas kini selain mendapat idea baharu atau input baharu bagi meningkatkan kemahiran pelajar. Jelasnya, Premier Sarawak menyatakan bahawa mereka yang dalam bidang perniagaan perlu memerlukan sedikit pengetahuan dalam ekonomi baharu seperti ekonomi digital dan ekonomi hidrogen. I think this program should be more than for civil service. I think it should be open to any Malaysian or probably even beyond Malaysia to participate in this program that is being planned, which include Masters in Professional Management. And I believe, as what our Premier mentioned just now, that civil service needs to always be updated. So they always need to get new ideas or new inputs to enhance their skills. For example, he did mention an engineer would need a good professional management skills, which by participating in this program is one example. And at the same time, those in a business, for example, they need a bit of knowledge on new economy, for example, about hydrogen economy, digital economy. So through this program, it can be enhanced. So that's why I believe this program is worth more than for civil service, but is open to any interested student or participant, be it from the corporate as well as from the public sector. Turut mengiringi kunjungan hormat tersebut, Ketua Pengarang Jurnal Antarabangsa Pengurusan Sains dan Kelestarian IJSMS, Profesor Dr. Vun Bu Ho, Wakil Jabatan Premier Sarawak Dr. Intan Rahmah Muhammad Tazuddin dan Pengurus Besar MASA Dr. Krishnan Murali. Laporan seterusnya, jaguh veteran Bina Badan Negara Buddha Ancah merancang untuk bersara dalam sukan itu selepas dua lagi kejohanan antarabangsa. Beliau kini sedang mempersiapkan diri untuk kejohanan Sukan Bina Badan dan Fizikal Asia ke-55 2023 di Kathmandu pada Julai ini dan AGP Pro Korea 2023 di Seoul, Korea pada Oktober nanti. Buddha menyatakan hasrat itu kepada Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas semasa mengadakan kunjungan hormat di Kuching pada Selasa. Kunjungan hormat itu bagi menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan dan sokongan yang diberikan Datuk Amar Douglas kepada beliau selama ini. Buddha yang sudah lebih 30 tahun berkecimpung dalam bidang sukan itu kini menjadi tenaga pengajar sambilan di Majlis Sukan Sarawak. Pada tahun lepas, Buddha 51 tahun sekali lagi mengharumkan nama negara selepas merangkul pingat emas pada kejohanan Bina Badan dan Fizikal Dunia ke-13 di Thailand. Sepanjang kariernya, Buddha telah mengambil bahagian dalam 29 pertandingan antarabangsa dan merekodkan gelaran johan sebanyak 13 kali.
Kepaparan berikut, Sarawak memerlukan lebih ramai pelatih bersijil kompetensi dalam kerja pemasangan elektrik. Susulan pelaksanaan tersebut mesti dilakukan atau diselia penuh oleh mereka yang kompeten. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, sijil kompetensi berkenaan dapat diperolehi menerusi kursus kompetensi dan lulus dalam peperiksaan yang dijalankan. Sehubungan itu, pihaknya bekerjasama rapat dengan institusi yang bertauliah bagi meningkatkan pengambilan pelatih untuk menyertai pelbagai kursus kompetensi sekaligus menggalakkan institusi pengajian lain memohon untuk diakreditasi bagi menjalankan kursus kemahiran elektrik. Jadi oleh itulah maka dalam usaha untuk membolehkan Sarawak, memastikan Sarawak dapat membekalkan tenaga elektrik 24 jam kepada pengguna di seluruh Sarawak, maka kita perlukan ramai orang-orang yang kompeten untuk menjalankan kerja ini. Kerana sasaran Sarawak kalau mengikut rekod yang ada kepada kita pada hari ini, kita sudah mencapai secara keseluruhannya 97.9% coverage liputan bekalan elektrik di seluruh Sarawak. Namun pada masa yang sama, memang kita akui ada di antara tempat-tempat yang masih memerlukan bekalan elektrik, terutama sekali di kawasan pedalaman off-grid ya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Meraikan Pertauliahan Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex sebagai institusi bertauliah oleh Unit Inspektorat Elektrik EIU di Sentex Kuching pada Selasa. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memaklumkan pihak kementerian telah mengakreditasi 30 buah institusi termasuk Sentex dan Sarawak Energy Learning Centre SELC sebagai tempat menjalankan pelbagai kursus kompetensi elektrik di Sarawak. Jelasnya dengan adanya persefahaman yang telah dimeterai di antara Sentex dan Sarawak Energy Berhad SEB yang membolehkan Sentex mengguna pakai fasiliti latihan dan silibus yang ada di SELC. Tambahnya, melihat kepada peningkatan permintaan sistem penjenaan elektrik melalui sistem solar, pihaknya telah meluluskan silibus untuk kursus reka bentuk sistem solar fotovoltaik. Beliau berharap Sentex dan SELC dapat menjalankan kursus tersebut dalam masa terdekat bagi merancangkan lagi inisiatif Kerajaan Sarawak dalam mempromosikan agenda hijau dan kelestarian tenaga di negeri ini. Beralih dengan laporan di Miri, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, telah mengadakan lawatan untuk program kempen Derma Darah Kelab Rotary Miri pada Ahad. Jawatan kuasa penganjur pada program kali ini turut mengadakan ujian pendengaran dan ujian mata bersempena dengan Hari Rotary berkenaan. Hadir sama pengerusi pengelola kempen Derma Darah Kelab Rotary Miri, Mina Tiong. Berikut pula, program Sarawak Design Week yang sedang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK menjadi platform berguna dalam mengetengahkan produk-produk usahawan tempatan. Anjuran Kerajaan Sarawak, program selama 4 hari itu dimanfaatkan sebaiknya oleh para usahawan dengan menonjolkan pelbagai produk makanan, kraft tangan, pakaian dan pelbagai lagi yang berpotensi untuk menembusi pasaran luar. Program itu juga sebagai tanda sokongan Kerajaan Sarawak bagi membantu para usahawan tempatan yang semakin aktif memasarkan produk-produk mereka. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di program itu mendapati rata-rata usahawan yang terlibat amat berharap Kerajaan Sarawak dapat meneruskan program seperti itu di masa akan datang. Okey, selamat pagi. Kami daripada Q Mushroom ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri atas sokongan memberi peluang kepada usahawan-usahawan seperti kami mengikuti pameran-pameran macam tu. Okey, kami berharap semoga dapat diberi peluang untuk meneruskan pameran-pameran macam tu di lain masa supaya membantu dan memberi peluang kepada usahawan-usahawan seperti kami lah. Saya Puan Mona Liza Muslim daripada Kuching, Sarawak. Saya adalah daripada syarikat Mentari Megah dengan jenama Ihana Muhammad. Produk saya adalah sambal tumis dan juga roti canai. Harapan saya agar
program Week Design ini boleh diadakan setiap tahun di mana kami orang sebagai usahawan boleh berniaga dengan menambah pendapatan untuk keluarga. Dan harapan saya dengan adanya program ini banyak daripada orang luar dan dalam boleh datang dan kita boleh berkolaborasi kepada mereka. Dito lah. Jadi ngotok kepada saya terima kasih ngagai tidak perintah kerjaan kau dah perempuan kami, kau dah promote barang kami mbak Dito lah. Boleh berjuara ke ngau cara tu kami boleh promosi barang kami ke lebih luar kita hari kuasa Dito lah. Jadi ngau tu harapan aku harap ke sidak ya boleh ngatur pengawal betul lah setiap tahun ngambil ke produk kami tu boleh maju deh ngagai dunia luar. Okey, ngajalah terima kasih. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak di gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.